وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وقنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Ayat 167 ni takhwif duniawi. Wa in ta'adzana rabbuka, ingatlah di waktu Allah Ta'ala memberitahu kepada kamu, Allah Ta'ala memberitahu la yab'atsanna 'alaihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpa ke atas mereka, yakni Bani Israel, memberitahu melalui perantara Nabi mereka. Allah Ta'ala akan sentiasa menimpa ke atas mereka ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Man yasumuhu, orang lain akan menyaksa mereka. Su'al azab, azab yang sangat berat, penderitaan dunia yang sangat berat, yakni mereka tidak akan dimuliai dan mereka tidak akan diberi kuasa kepimpinan. Azab yang berat di sini ialah tidak dihargai oleh masyarakat lain dan tidak memiliki kuasa untuk mentadbir secara jelas. Inna rabbaka lasari'ul iqabi, sesungguhnya Tuhan kamu itu sangat cepat hukuman dia. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Mengasihani bagi mereka yang kembali bertaubat, cepat membuat hukuman kepada mereka masih lagi. Kemudian Allah Ta'ala beritahu wa qatta'nahum, dan kami pecah belahkan mereka di serata dunia, fil ardi, di serata dunia, umaman, menjadi puak-puak yang berlainan. Jadi kami pecah belahkan Yahudi ini di atas muka bumi ini, tidak duduk setepak, menjadi puak-puak yang berlainan dengan berbagai-bagai pahaman sesama mereka Yahudi. Cuma minhumus salihun, ada di antara mereka yang salih, wa minhum duna zalika, dan ada di antara mereka bukan salih. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati, dan kami sentiasa uji mereka, kami datang kepada mereka hasanati, kesenangan, wasayyiati, kesusahan. Ada kadang-kadang kami uji dengan kesenangan, ada kadang-kadang kami uji dengan kesusahan.
la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka boleh tinggal syirik, tinggal sifat degil mereka, kembali kepada Allah Ta'ala. Ayat 129, Yahudi zaman Nabi. Fa khalafa min ba'dihim, maka datang selepas pada Yahudi dahulu, khalfun, generasi baru. Khalfun, generasi baru, generasi yang tidak baik. Dalam bahasa Arab, ulama Arab kata kalau khalfun lam bagi sukun, makna generasi yang tidak baik. Kalau khalafun, generasi yang baik. Jadi telah datang juga selepas pada hancur, selepas pada berlalunya zaman-zaman Yahudi dahulu, khalfun, generasi yang tidak baik di kalangan Yahudi. Warithul kitabah, mereka juga memiliki kitab Taurat. Maknanya mereka juga dapat kitab Taurat daripada pewarisan datuk nenek mereka. Cuma tidak mereka mengajar kitab Taurat seperti yang sepatut. Bahkan ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka ambil daripada kitab Taurat ini habuan dunia yang rendah ini. Arada ni mana habuan, hadzal adna dunia yang sementara ini. Mana tutup kitab Taurat daripada memberitahu yang sebenar untuk dapat imbuhan daripada masyarakat Yahudi, kerana sokong pada mereka yang mengajar. Dalam keadaan dia tutup kitab sebenar, dia baca yang tidak betul. Wa yaqulun, mereka masih berkata sayughfaru lana, kami akan diampuni oleh Allah, sebab kami ni anak Allah, kami ni merupakan kasih Allah. Macam-macam mana kami buat pun kami akan diampuni oleh Allah. Mana setiap kali dibayar dengan keadaan dia mengajar tidak betul, maka dia akan mengatakan kami akan diampun, kami akan diampun. Sampai bila wa iyatihim 'aradu mithluhu, jika datang lagi habuan seperti itu, ya'khudhu, mereka tetap akan mengambilnya. Maknanya mereka betul-betul menutup kitab, tidak baca kitab sebenar daripada Taurat ini, mafhum sebenar daripada kitab Taurat ini, untuk ambil habuan daripada masyarakat Yahudi. Di antara perkara yang mereka tutup adalah berita tentang Nabi akhir zaman, kebenaran Al-Quran, lahirnya Nabi akhir zaman, dan semua umat-umat Yahudi diminta supaya mengikuti ajaran umat akhir zaman, Nabi akhir zaman. Hal ini dia tutup. Allah Ta'ala beritahu, alam yu'khadh alaihi mitsaqul kitab, tidakkah ambil perjanjian daripada mereka untuk berpegang sungguh-sungguh pada kitab ini, mengajar betul-betul daripada kitab ini. Apabila dia jadi guru bagi kitab Taurat, alla yaqulu 'ala Allah illa al-haq, janganlah dia berkata apa-apa atas nama Allah melainkan perkara yang benar-benar sahaja. Mana baca kitab betul-betul, salah cara salah, betul beritahu cara betul. Dan wadarasu ma fi, dan mereka ini bukan tidak mengaji, mereka mengaji sungguh kitab ini. Makna mengetahui isi Taurat hak benar, hak original, dan mengetahui rakaat-rakaat daripada ulama-ulama dahulu, ulama-ulama ulama dunia mereka dahulu. Mereka mengaji, tapi di atas kedegilan dan tamak dunia mereka tidak buat. Wadarul akhiratu khairul lil ladzina taqun, manakala negeri akhirat yang di syurga itu memang lebih baik daripada apa yang mereka ambil daripada habuan dunia. Tapi bukan untuk mereka, bahkan lil ladzina taqun, bagi golongan yang jaga. Yattaqun ni golongan yang jaga akidah daripada rusak, amalan daripada durhaka. Afala ta'qilun, tidakkah kamu boleh memahami? Ayat 187 tabsyir. 170 ni tabsyir. Walladzina yumassikuna bil kitabi, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab. Ini setengah daripada mereka. Dan orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan kitab. Alamatnya wa aqamus salata, mereka dapat mendirikan salat. Alamat dia. Ini golongan-golongan sebahagian Yahudi yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Inna la nudhi'u ajral muslihin, bahawa kami tidak akan sia-siakan, kami tidak akan hampakan balasan
bagi golongan yang muslih, yang ingin buat baik pada orang lain. Dan juga wa idna taqnal jabala fawqahum, ingatlah ketika kami angkat gunung tu atas kepala mereka, ka'annahu zullah, seolah-olah gunung itu seolah-olah gunung itu di atas kepala mereka seperti awan ingin menimpa mereka. Wa zannu, dan mereka yakin di waktu itu annahu waqi'un bihim, gunung itu akan menimpa mereka sekiranya mereka tolak ajaran Taurat. Sini muqaddar qulna lahum, lalu kami titahkan pada mereka pada masa itu melalui perantaraan nabi mereka, khuzu, berpegang teguhlah kamu akan ma atainakum, akan kitab Taurat yang kami beri pada kamu, biquwwati, dengan sungguh-sungguh. Yakni di segi kepercayaannya kena ikut kitab Taurat, di segi amalannya kena ikut kitab Taurat, pegang sungguh-sungguh. Dan wazkuru ma fihi, hendaklah belajar dan mengajar. Wazkuru ni bitta'lim wa ta'allum, dan hendaklah kamu hendaklah belajar dan mengajar kitab, isi kitab yang ada dalamnya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat jaga diri kamu daripada dosa, dapat jaga akidah kamu daripada syirik. Jadi dengan cara menerima kitab dan belajar dan mengajar, kamu selamat. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, ayat 172 ini Allah Ta'ala nak sabitkan dalam diri manusia sudah ada fitrah, sudah ada fitrah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, iaitu Allah Ta'ala telah ambil Tuhan kamu daripada semua anak Adam, yang ambil daripada min zuhurihim, daripada sulbi mereka. Ambil apa? Ambil zuriyatahum, ambil zuriat yang akan lahir daripada anak Adam. Setelah ambil wa asyhadahum, Allah Ta'ala minta supaya mereka bersaksi ala anfusihim, atas diri mereka. Allah Ta'ala minta penyaksian ke atas diri mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu, pencipta dan pemelihara kamu? Qalu, semua zuriat Nabi Adam, semua zuriat anak Adam jawab, bala, bahkan kami syahidna, kami bersaksi, engkau Tuhan kami, engkau Rabb kami. Bila berlaku ni, tidak ada hadis yang sahih bagi mentafsirkan ayat ini. Oleh kata ulama, oleh kerana tidak ada hadis yang sahih, tiadanya riwayat-riwayat yang tidak jelas, tidak jelas untuk ayat ini. Ada satu riwayat daripada Nabi SAW, bila Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala setuju dengan kanannya, dia keluar zuriat-zuriat seperti semut. Dia kata, ini semua makhluk ini yang aku ciptakan ini, yang akan lahir ke dunia untuk bahagia syurga. Kemudian Allah Ta'ala sapu pula dengan kanannya, keluar satu zuriat, ini semua untuk neraka. Ada satu riwayat dalam kitab Muwatta Malik. Tapi ini, ayat ini sebenarnya suatu tamsil dipanggil. Tanya zuriat Adam ini suatu tamsil, suatu bandingan yang Allah Ta'ala ada kepada setiap zuriat manusia yang merupakan anak Adam ini. Tamsil maksudnya Allah Ta'ala sediakan pada mereka sifat fitrah. Jadi soal jawab ini suatu contoh, suatu bandingan, mana tidak berlaku pun soal jawab. Sebab riwayat soal jawab tu tidak sahih, tidak boleh nak bawa jadi sebagai tafsir. Jadi alastu bi rabbikum qalu bala, ni soal jawab bermakna penyaksian setiap manusia yang akan lahir bahasanya Allah Ta'ala Rabb ni sudah ada pada benih-benih dia.
Jadi alastu bi rabbikum tidak ada soalan pun dan tidak ada jawapan pun. Walaupun ada riwayat kata alam arwah, tapi riwayat tidak sahih. Jadi riwayat ini nak beritahu suatu tamsil. Contoh bahawasanya setiap anak Adam yang lahir daripada zuriat Adam ni, semua tu ada dalam diri dia fitrah. Sifat boleh terima Allah sebagai Rabb. Allah Ta'ala bagi pada dia. Sekiranya dia lahir dengan tidak ada suasana mengganggu dia, sama ada ibu bapa dia atau sahabat-sahabat dia atau suasana keliling dia, dia boleh mengenali Allah Ta'ala. Dia boleh mengenali Allah Ta'ala. Sebab benih yang Allah Ta'ala letak pada dia tu, kalau tidak diganggu, boleh menerima Allah Ta'ala sebagai Rabb. Mana boleh mentauhidkan Allah. Jadi ayat ni nak beritahu setiap manusia Allah Ta'ala adakan pada mereka tu suatu sifat yang boleh menerima tauhid. Itu sifat asal manusia. Yang syirik ini semua tu luaran, perkara-perkara gangguan luar, dia ganggu dia, bukan asal. Di antara gangguan luarnya kerana dia duduk bersahabat dengan orang yang syirik, kerana dia dididik oleh ibu bapa yang syirik, kerana dia duduk dalam suasana syirik, maka gangguan-gangguan luar ni menyebabkan dia fikir benda syirik. Dia jadi nampak benda syirik. Sedangkan fitrah yang ada pada dianya adalah tauhid, sifat fitrah. Jadi ayat ni sebagai tafsir nak beritahu setiap diri manusia, anak cucu Nabi Adam ni, Allah telah ada kepada diri mereka itu sifat mentauhidkan Allah. Antaquna yaumal qiyamah, supaya setiap manusia tidak boleh berdalih depan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Supaya kamu tidak akan mengatakan pada hari kiamat nanti, inna kunna an hadza ghafilin, bahawa kami daripada tauhid ini kami tidak tahu menahu. Supaya kamu anak Adam pada hari kiamat nanti tidak dapat mengatakan sebagai dalihan, alasan, hujah nak menolak dengan kata apa? Inna kunna an hadza, bahawa kami dulu semasa dunia an hadza, daripada tauhid ini, daripada pengakuan tauhid ini, ghafili, tidak tahu menahu, lalai leka, tidak tanda apa aja. Allah Ta'ala kata sudah ada pada benih kamu dulu tauhid, sudah ada pada benih kamu dulu tauhid. Au taqulu, ataupun supaya kamu tidak akan mengata pada hari kiamat esok, innama asyraka abauna min qablu, sesungguhnya syirik ini berlaku daripada datuk nenek kami dahulu. Bukan kami, mana sesungguhnya syirik ini telah berlaku daripada datuk nenek kami dahulu. Wa kunna dzurriyyatan min ba'di, manakala kami zuriat baru yang lahir sebab daripada mereka, dan kami hanya ikut datuk nenek kami. Dan kami hanya ikut datuk nenek kami. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah kamu akan azab kami dengan kesalahan yang dibuat oleh orang yang dulu yang salah? Kami hanya ikut jejak langkah datuk nenek saja. Hak salah tu datuk nenek kami dulu yang syirik pada Allah. Jadi afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, adakah kamu akan menyiksa dan menghukum kami dengan kesalahan yang telah dibuat oleh orang dahulu? Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sudah adakan pada diri manusia itu benih tauhid. Benih tauhid. Wa kadzalika nufassilul ayat. Beginilah cara kami memberi penjelasan, dalil dan bukti, tanda ketauhidan, tanda keesaan. Mana adakah diri manusia sendiri itu, adakah dalam diri manusia sendiri itu mana asas tauhid. Wala'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka boleh meninggalkan syirik dan mentauhidkan pada Allah Ta'ala. Watlu alaihim, dan telah baca dan beritahu cerita kepada orang Mekah, naba'al ladzi atainahu ayatina, cerita mengenai satu orang yang kami beri kepadanya ayat-ayat tauhid kami. Ayat-ayat tauhid kami ini maknanya alamat-alamat ketauhidan. Fansalakha minha, lalu ia keluar daripada tanda-tanda tauhid kami. Fansalakha, lalu dia keluar daripada tanda-tanda tauhid kami. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh syaitan. Apabila dia terkeluar daripada tanda-tanda tauhid kami,
Dengan sebab ikhtiar dia keluar daripada tanda-tanda tauhid, lalu syaitan pun ikut dia. Jadi Allah Ta'ala nak nampak pada kita, syaitan ni tidak akan mari apabila manusia ada bersamanya tanda-tanda tauhid. Apabila dia terkeluar saja daripada tanda-tanda tauhid, maka syaitan akan ikut dia. Apabila syaitan ikut dia, fakana minal ghawi, jadilah dia daripada golongan yang sesat buat selama-lama. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami kenaki, kami boleh angkat derajat dia dengan ayat-ayat itu. Kalau kami kenaki, kami boleh angkat derajat dia dengan sebab ayat-ayat itu, ayat-ayat tauhid itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi condong ia ke bumi, akan tetapi dia condong kepada kehidupan dunia, tidak ingin ikut ayat-ayat tauhid. Mana ikhtiar dia condong kepada kehidupan dunia. Wattaba'a hawahu, lalu dia ikut hawa nafsu dia untuk memenuhi tuntutan dunia. Mana kalau kami kami boleh angkat derajat dia dengan ayat-ayat tauhid tadi, akan tapi dia tidak memilih tauhid, dia condong kepada kehidupan dunia dan mengikut hawa nafsunya, ia mengajaknya ikut dunia. Wattaba'a hawahu, dia mengikut hawa nafsunya, ia menyuruh dia ikut dunia. Famathaluhu, maka hinanya orang seperti ini, mana pilih dunia daripada ayat tauhid, maka bandingannya seperti kamathalil kalbi, seperti bandingan anjing. In tahmil alaihi, kalau kamu halau anjing itu, ialah dia terjelai-jelai lidah. Au tatrukuhu, atau kamu biarkan dia, tidak usik dia, tidak ganggu dia, ialah dia akan terjelai-jelai lidah juga. Mana sifat orang yang tidak dapat hidayah. Mana orang yang tidak dapat hidayah ini, walaupun dia senang, walaupun dia susah, dia akan ikut selain pada Allah Ta'ala. Dia senang atau dia susah, dia akan ikut selain pada Allah Ta'ala, seperti anjing. Zalika, contoh anjing ini, masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina, contoh kaum yang berdusta ke ayat kami. Faqsusil qasasa, beritahulah cerita-cerita dan keadaan-keadaan umat-umat yang durhaka. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka orang Mekah ni boleh berfikir. Setengah ulama kata cerita ini berlaku zaman dahulu, zaman Nabi Musa dahulu, yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Setengah ulama kata berlaku zaman Mekah, orang Mekah tahu cerita ni. Jadi apabila ayat Quran ini dituju pada orang Mekah, maka isyarat pada ayat ni dah ada pada orang Mekah maklumat, dan itu lebih jelas lagi. Macam cerita Bal'am bin Ba'urah ni, boleh jadi mereka tahu, boleh jadi tidak tahu. Payah nak tak, payah dia nak fikir apa dia. Tapi kalau cerita ini dituju kepada orang Mekah sendiri, orang Taif, bernama Umayyah bin Abi Salti Al-Thaqafi. Dia satu orang yang cerdik pandai, biasa ngaji Taurat, biasa ngaji Injil, dan kenal tauhid dengan kitab-kitab itu. Dan dia sudah dapat maklumat pun daripada kitab Injil dan dengan Taurat ni, akan lahir Nabi akhir zaman daripada Arab sendiri. Sehingga dia buat keputusan tolak syirik, tidak ikut seperti orang Mekah lain-lain. Dia mengharamkan Arab. Di mana-mana saja dalam kitab yang dia mengaji itu, dia tolaklah. Cuma dia tidak jadi Yahudi, dia tidak jadi Nasara, kerana dia nak tunggu Nabi akhir zaman. Ia ada berita tentang Nabi akhir zaman dalam Taurat dan Injil, hak dia mengaji. Tunggu sebab zaman itu telah sampai masuk. Apabila Nabi akhir zaman lahir, iaitu Nabi Muhammad SAW, dia lahir sifat iri hati, sebab dia perasan dia akan pilih jadi Nabi. Itu saja kelemahan yang berlaku. Dia duduk tunggu-tunggu, dia ingat dia, tiba-tiba lahir Nabi Muhammad SAW, maka dia mula tidak menerima, kerana Nabi dia tak setuju. Dia nak supaya dia, ini hasad dengki yang berlaku pada Umayyah bin Abi Salti. Lalu dia lari rata. Pada permulaan Nabi jadi Nabi tu, dia lari situ sini. Tapi apabila umat Islam telah kuat, merebak satu dunia, pada setiap penjuru tanah Arab tu telah sampai agama Islam, akhir-akhir dia balik semula ke Taif, dia mati dengan keadaan kafir, tidak bersedia untuk menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Maknanya tauhid dia terima, tapi Nabi dia tolak, kafir juga.
Nabi SAW beritahu tentang dia dalam hadis, hampir-hampir Umayyah bin Abi Salt ini akan jadi orang beriman. Tapi oleh kerana dengki yang ada pada dia, tolak Nabi Muhammad SAW, maka dia mati kafir, kapur sendiri juga. Jadi cerita ni sangat diketahui oleh orang Mekah, bahawasanya ada satu orang nama Umayyah bin Abi Salt, dia tidak semua beramal, dia tidak semua patung berhala, dia tidak minum arak, dia tidak berzina, dia pernah mengaji kitab Taurat Injil. Tapi oleh kerana dalam hati dia ikut hawa nafsu, nak kedudukan dan pangkat, tidak suka Nabi jadi Nabi, dia nak jadi orang yang diketahui, orang yang dikenali, maka dia tolak Nabi Muhammad SAW dan mati bukan dalam iman. Jadi Allah Ta'ala adakan bandingan mereka yang menolak ayat-ayat Allah. Di antaranya tak boleh menerima Nabi yang mengajar wahyu. Tidak ubah mereka itu seperti anjing. Mana tidak cukup dunia ni. Anjing ni satu makhluk yang tidak cukup. Dia macam lapar sama. Lidah dia terjelas-jelas sama. Air liur dia tu titik sama. Bermakna dia tidak pernah rasa cukup dunia ini. Kita halau dia pun dia terjelas-jelas lidah. Kalau kita biarkan dia jelas lidah, maknanya ketika susah, ketika senang pun dia sentiasa tamak pada harta. Jadi Allah Ta'ala beritahu, apabila manusia cinta kepada kedudukan pangkat dunia, maka dia akan kembali dengan keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala, tidak akan sampai kebenaran pada dia. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina, buruk sungguh kaum yang Allah jadikan bandingan, golongan yang mendustakan ayat-ayat kami ini. Wa anfusahum kanu yadhlimun, mereka sebenarnya telah menzalimi diri sendiri. Jadi setiap orang dia kena faham bahawasanya untuk agama ni kena perjuangan lah, kena ada satu perjuangan, kena ada sifat jual. Man yahdillahu fahuwal muhtadi, siapa yang Allah Ta'ala bagi pimpinan hidayah, dia saja yang akan terpimpin. Siapa yang Allah Ta'ala bagi pimpinan hidayah, sebenarnya dia lah yang terpimpin sungguh. Wa man yudlil, dan siapa-siapa yang Allah sesatkan dengan sebab degil dan tamak dunia, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah golongan rugi sungguh. Ayat 179 ni ada hubungan dengan ikut wahyu. Maksud kedua dalam surah Ar-Ra'd, manusia kalau tidak ikut wahyu, dia seperti binatang. Sebab madah ataupun pemberian akal yang Allah bagi pada dia boleh membezakan kebenaran dan kesesatan, baik dan buruk. Dia tidak semua binatang. Binatang madah yang Allah bagi pada dia, akal yang Allah bagi pada binatang ini sekadar untuk makan dan melepas hawa nafsu, tidak lebih pada itu, tidak fikir syurga neraka. Tapi manusia Allah bagi madah, maknanya pemberian pada akal dia tidak seperti itu. Ada sesuatu yang ada pada akal dia ni boleh menimba ilmu, boleh memahami apabila diajar. Lebih-lebih lagi wahyu, dia boleh faham wahyu bila diajar. Jadi kalau manusia yang ada akal, yang boleh belajar wahyu dan boleh faham wahyu ni tidak guna, maka dia lebih teruk pada binatang. Walaqad dhara'na li jahannam, dan sebenarnya kami telah ciptakan untuk neraka jahannam kami itu kathira, ramai benar daripada jin, wal insi, daripada manusia. Mana kami telah ciptakan untuk jadi penghuni neraka jahannam, ramai daripada jin, ramai daripada manusia, ramai daripada ahli syurga lagi. Jenis mana? Jenisnya lahum qulubun, dia ada hati, tapi la yafqahuna biha, tidak boleh memahami kebenaran dengan hati dia. La yafqahuna al-haqqa biha, mereka tidak boleh memahami kebenaran dengan hati dia. Walahum a'yun, dia ada butir mata, tapi la yubsiruna al-haqqa biha, dia tak boleh nampak kebenaran dengan mata dia. Walahum adhanun, mereka ada memiliki telinga, la yasma'una, mereka tidak boleh dengar kebenaran dengan telinga dia. Ini orang ya Allah Ta'ala akan humbakan dalam neraka jahannam. Ulaika, mereka manusia seperti ini, kal an'am, seperti binatang. Seperti binatang, maknanya tidak boleh memahami seperti binatang.
Binatang kalau kita melihat dia untuk tengok otak-otak ada tapi tidak faham. Dia tak boleh ngaji Quran. Kalau tengok telinga pun dia ada, telinga dia pun ada tapi tak boleh dengar isi Al-Quran. Dah. Dan kalau tengok kepada mata dia boleh nampak tapi tak boleh baca Al-Quran. Binatang ni. Sebab benda-benda ni ada tapi Quran dia tak boleh. Dia boleh nampak rukuk dia. Dia boleh dengar tuan dia keluar panggil dia. Tapi jenis-jenis Quran ni binatang tidak boleh. Jadi Allah Ta'ala kata manusia apa kalau tidak boleh memahami Al-Quran, tidak boleh melihat Al-Quran, tidak boleh mendengar Al-Quran, seperti binatang. Ada belakang benda-benda tu. Jenis telinga pun ada, jenis mata pun ada, jenis fikiran pun ada, otak pun ada. Tapi Quran tidak faham. Sekadar rukuk dia faham. Ini satu makna. Kemudian Allah kata bukan seperti binatang, balhum adall, manusia lebih teruk pada binatang, lebih sesat. Sebab manusia ni dia madah dia boleh faham Quran benar. Dia tidak macam lembu. Lembu memang otak sama madah, tapi untuk memahami Quran lembu tak termampu. Sebab memang Allah cipta sekadar tu je. Dia terhak sepadan dia, sekadar boleh faham. Kalau lapar memang rukuk dia akan cari. Tapi manusia akal dia bukan sekadar rukuk, bukan sekadar nasi, bukan sekadar lauk ikan daging. Bahkan manusia Allah bagi dalam hati dia, dalam fikiran dia ni boleh memahami Quran. Sebab tu Allah Ta'ala kata chip yang ada pada manusia ni boleh memahami Al-Quran, tapi dia lebih teruk pada binatang. Balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka yang bersifat seperti itu, yang mana ada segala anggota tapi tidak boleh memahami kebenaran ni, humul ghafilun, iaitu orang yang mana ghafil, mana tidak bertawajuh langsung kepada kebenaran, tidak ingin langsung, mana betul-betul lalai leka daripada kebenaran. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita semua daripada kejadian ini. Ayat 180, Allah Subhanahu Wa Ta'ala betapa mudahnya dia untuk Allah Ta'ala ni suruh dia ya selesai masalah. Nak suruh manusia dapat hidayah ni paling mudah sekali, lebih mudah pada makan, lebih mudah pada segala-gala. Sebab Allah Ta'ala ni ada nama dia, patut suruh dia. Cuma musyrikin Mekah dulu dia keliru. Apabila dia dengar Nabi berdoa ya Rahman ya Rahim, dia kata Nabi ni, dia kata Muhammad ni kata tauhid pada Allah, tapi tauhid dia suruh banyak benar. Dia suruh Allah, dia suruh Rahman, dia suruh Rahim, dia suruh hak mana sah tahu Allah Ta'ala. Dia duk marah kitanya banyak ilah. Dia tu nama macam-macam dia suruh. Nama macam-macam tu dia duduk suruh. Pasal kata kita salah. Kita 3-4 ni ya suruhnya. Allah suruh juga, Nabi suruh juga, wali suruh juga. 4 ni ya. Dia tu banyak benar. 90 lebih dia duk suruh. Apa dia tauhid? Jadi dalam perkara ini dua perkara. Satunya Allah ni sangat mudah. Mana-mana nama dia suruh selesai salah. Nak suruh Rahman pun tak apa, nak suruh Allah tak apa, nak suruh Rahim tak apa, nak suruh apa saja. Jadi Allah Ta'ala beritahu walillahi, bagi Allah Ta'ala itu al-asma'ul husna. Nama dia sangat-sangat banyak. Tapi tu hanya so ya. Nama saja sangat banyak. Kamu ni nama tu lain, tu lain. Nabi suruh tu nama lain, tu Allah, tu sama. Itu tak sama. Asma mana nama banyak. Musamma tu yang punya nama seorang tu ya, Allah Ta'ala. Tapi kamu suruh jin tu lain. Melekat tu yang lain. Wali tu yang lain. Allah tu yang lain. Jadi nama-nama banyak tu yang berlain. Ismu dengan musamma yang berbeza. Tapi Allah Ta'ala beritahu nama dia sangat banyak, tu biasa ya. Tapi tak apa, mana-mana nama suruh tak apa, selesai masalah lah. Mudah sekali. Jadi dua perkara, nak ajar orang Mekah yang keliru, dan nak beritahu pada kita mudahnya Allah Ta'ala ni kita dengan dia. Allah Ta'ala kutuk dengan kata manusia ni kalau tidak kenal Allah seperti binatang, tidak kenal kebenaran seperti binatang, lebih teruk lagi. Sedangkan mengenali Allah sangat mudah. Suruh nama dia ya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa. Ialah lain tidak seperti Allah Ta'ala, maka dia saja berhak disuruh dari bujang. Suruhlah nama-nama apa. Selesai masalah. Rapatlah manusia tu dengan Allah Ta'ala. Jadi walillahil asma'ul husna, milik Allah segala nama-nama yang baik, yang indah. Yang indah ni kenapa? Kerana nama dia tu ada kesan sungguh. Tidak macam nama-nama lain.
Dia suruh nama jin, dia suruh nama wali, dia tidak dengar, dia tak boleh buat apa satu pun. Allah bila suruh nama dia, maka tindakan susulan daripada bila suruh nama dia ada. Allah Ta'ala akan mengiyakan, Allah Ta'ala akan mengkabulkan, Allah Ta'ala akan menerima, Allah Ta'ala akan melunaskan segala permohonan-permohonan hamba apabila sebut nama dia. Itu husna. Bukan nama saja dah. Nama husna sini nama yang memberi kesan apabila kita sebut. Jadi Allah Ta'ala kata nama Allah banyak, mana-mana saja nama serulah. Fad'uhu biha, maka serulah Allah Tuhannya satu akan nama-nama yang banyak itu. Mana-mana nama kamu nak serulah. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, kamu tinggalkan, jangan peduli golongan manusia lain yang memesongkan nama-nama Allah, pergi bubuh pada selain pada Allah. Mana nama-nama yang beri kesan ni hanya Allah, dia pergi tukar, pergi bubuh nama-nama lain untuk diseru yang bukan Allah Ta'ala pun. Nabi lah, wali lah, malaikat lah, jin lah. Ini ilhad dia panggil. Memesongkan nama patut seru Allah, dipesong kepada lain pada Allah. Sayuzawna ma kanu ya'malu, mereka akan dibalas apa yang mereka pernah lakukan. Ayat 181, seperti mana umat Nabi Musa dulu, ada di kalangan mereka umat yang memimpin umat lain dengan kebenaran wahyu, dan dengan kebenaran wahyu mereka buat keputusan secara adil. Itu di kalangan umat Nabi Musa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, di kalangan kamu ayat ini adalah untuk kamu. Nabi kata, di kalangan kamu umat akhir zaman pun ada juga. Wa mimman khalaqna, dan di antara makhluk kami yang kami telah ciptakan, ada umat yahduna bil haq, yang memimpin umat lain kepada kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran inilah mereka membuat keputusan dengan adil. Kita semua lah umat akhir zaman. Mana ada di kalangan umat ini. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Jadi di antara makhluk yang kami telah ciptakan, satu jumlah umat yang ramai yang memimpin umat lain kepada kebenaran wahyu, dan dengan kebenaran wahyu inilah mereka buat keputusan dengan adil. Tinggal lagi manusia yang hidup atas dunia tidak ikut kebenaran wahyu, tapi kehidupan zahir dunia mereka biasa, tidak didatangi oleh kesusahan, kesempitan dan sebagainya. Senang-senang. Allah beritahu itu istidraj, pemberian untuk hukuman. Pemberian sekadar untuk hukuman itu bukan pemberian. Pemberian kalau nak dihukum itu bukan pemberian. Jadi walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami sedangkan hidup dia senang-senang. Tidak mengikuti ayat kami, bahkan mendustakan ayat kami. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan tarik mereka ke neraka senyap-senyap daripada cara yang mereka tidak tahu. Istidraknya tarik mereka ke neraka dengan beri dunia, bagi kesihatan, bagi afiat, tarik mereka ke neraka senyap-senyap. Min haitsu la ya'lamun, dengan cara mereka tak tahu. Wa umli lahum, kami tangguhkan kepada mereka itu azab. Kami tak akan jadi sakit mereka itu, kami tak akan ganggu kehidupan dunia mereka itu. Imlak dia panggil. Kami tangguhkan azab sebab nak bagi dia akhirat. Tapi ingat, inna kaidi mati, sesungguhnya perangkapku, yakni mati yang aku tetapkan itu, mati maknanya sangat kukuh. Mak kaidi mana rancangan aku untuk menyebabkan dia mati dengan keadaan kufur ni sangat kukuh. Dan masuk pangkat ni mati saja, maka tidak ada lagi peluang yang kedua untuk dia. Dan bila dia kembali kepada aku, maka nahaslah dia. Jadi orang yang Allah Ta'ala pilih untuk memimpin orang lain, janganlah jadikan kehidupan dunia ni neraka. Tu dia sebenarnya juga tu. Dia tak ada ikut kebenaran pun. Supaya umat manusia ni faham bahawasanya itu istidraj. Ini hak, ini benar. Kita boleh tahu kebenaran dengan ayat-ayat Allah. Dia dustakan ayat Allah, tapi dalam dustakan ayat Allah dia sebenarnya. Itu istidraj. Ayat seterusnya, ayat 184, Zajrul Tugur. Jadi kita ni nak tengok orang depan yang mengajar ni, tengok dulu dia mengaji dengan siapa, tunggu dia siapa. Kena pilih. Maknanya zaman Nabi dulu fikir orang Mekah, Muhammad ni gila apa dia? Awalam yatafakkaru, tidakkah mereka boleh fikir? Atau ada belakang?
ma bi sahibihim min jannah. Tidak ada pun pada sahabat mereka yang sentiasa mereka gauli sebarang penyakit gila pun tak ada. Allah Ta'ala sebut sini sahib. Sahib apa? Bukan Nabi Muhammad SAW mari pada bukit mana tahu mari tak aja jumpa lagi mari duduk Mekah ni jadi Nabi. Dia boleh tahu Nabi masa dia lahir, siapa dia dewasa, siapa dia digelar Al-Amin, siapa dia pilih jadi Nabi umur 40 begitu-begitu mati. Sahabat yang dia jumpa hari-hari. Mana ada gila? Fikirlah mana gitu. In huwa illa nadhirun. Tidaklah Muhammad ini melainkan dia satu orang yang diberi tugas kenabian dan nadhirun, memberi peringatan kepada mereka-mereka masih berdegil. Dia jelasnya. Jadi segala ucapan-ucapan dan sabda dia itu sebagai peringatan, demi peringatan. Dia jelas nyata. Mana tidak sama dan tidak keliru. Mana tuan yang mengajar Quran ni orang yang baik. Kemudian zajrun lagi ayat 185, supaya fikir dunia-dunia ni Allah Ta'ala buat bukan sia-sia. Ada maksud. Apabila kamu sudah menerima wahai Mekah, langit bumi Allah ciptakan. Jadi apabila Allah ciptakan, Allah Ta'ala ciptakan apa? Sia-sia, main-main. Awalam yanzuru, tidakkah mereka boleh tengok perhati fi malakutis samawati wal ard, pada makhluk-makhluk besar. Makhluk ni mana, malakut mana? Alam-alam yang besar, langit dan bumi. Ia ajib-ajib, ia luar biasa. Ia tidak biasa dia tengok pada keadaan biasa ni. Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa saja yang Allah Ta'ala ciptakan min bayani. Wa an asa an yakuna qad taraba ajaluhum, mungkin ajal kematian mereka sudah hampir. Mana kalau tidak buat keputusan untuk mentauhidkan Allah dan mentaatinya, satu hari kamu akan mati. Mungkin masa mati kamu sudah hampir, maka segala-gala tanda bukti yang Allah telah ciptakan di luar Quran sana, kamu tidak dapat ambil pengajaran dan faedah, mati dengan keadaan kufur. Maka fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka manakah lagi perkataan selepas pada Quran yang mereka akan percaya. Jadi Muhammad SAW duk baca Quran tu untuk memberitahu bukti dan dalil di luar Quran sana, semua tu dalil makhluk Allah. Seperti mana semua makhluk Allah Ta'ala yang Allah ciptakan tu sabit bahawa Allah yang menciptakan. Satu lagi kamu kena terima hukum Allah, larangnya Allah dan seruan Allah pada mengesahkan dia, kamu kena terima. Maka kalau tidak terima, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka perkataan mana lagi selepas pada Quran yang mereka akan percaya. Tunggu mati saja ada. Cuma Allah Ta'ala beritahu sesat hidayah ini tetap dalam milik Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Man yudlilillah, siapa saja yang Allah telah sesatkan, fala hadiyalahu, maka tiada kuasa lain yang boleh memberi pimpinan hidayah kepada dia. Wa yadharuhum, dan alamat sesat tu Allah biarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, yang mahu buta hati. Itu alamat Allah Ta'ala. Biarkan mereka dalam keadaan tidak diberi lagi pimpinan hidayah. Ayat 187 ada hubungannya dengan ilmu Allah Ta'ala. Itu maksud yang ketiga dalam surah Ar-Ra'd. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha berkuasa. Bila kiamat, Allah saja Maha mengetahui, dan Allah saja berkuasa mewujudkan suasana kiamat pada penutupan dunia ni. Penutupan zaman dunia ni, maka dia ada kiamat tu Allah saja berkuasa zahirkan. Yas'alunaka, mereka orang Mekah tanya kamu wahai Muhammad, anis sa'ah, tentang kiamat. Ya, kamu sentiasa kata kepada mereka, kita berlaku kiamat, lepas kiamat ni akhirat. Kita berlaku kiamat, lepas kiamat ni akhirat. Mereka tanya, ayyana mursaha, bila terjadi kiamat? Qul, jawab pada mereka, bila terjadi tidak ada pada manusia. Ilmu itu hanya Allah. Innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya ilmu bila kiamat hanya di sisi Tuhanku, tidak ada pada aku. Tebih-tebih tanya pun aku tak boleh jawab. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak akan menzahirkan kiamat pada waktu berlaku kiamat kecuali dia sahaja. Dialah akan zahirkan kiamat pada waktu berlaku. Saqulat fis samawati wal ardh, sangat beratlah di lapisan langit dan bumi ketika kiamat itu berlaku. Berat sungguh berlaku ketika itu. Segala gunung gandai ni akan tercabut pada tempat masing-masing, dia akan hancur lebur. La ta'tikum illa baghtah, dan tidak datang kepada kamu kiamat kecuali dengan keadaan
cara mengejut. Mana Allah sebut dalam Al-Quran, ketika kiamat berlaku, mereka tidak sempat berpesan dan tak sempat nak balik pada rumah mereka. Duduk sibuk dalam keadaan jual beli mereka, berlaku kiamat. Iaitu datangnya kiamat pada kamu, pada orang-orang akhir zaman itu, dengan keadaan mengejut. Tidak ada petanda awal. Mana kalau buat petanda awal pun tidak akan tahu. Yas'alunaka, mereka tanya, dia tanya kamu, ka'annaka hafiyun anha, seolah kamu tahu sungguh-sungguh tentang kiamat. Tanya demi tanya. Qul, jawab pada mereka, ilmu innama ilmuha indallah, sesungguhnya ilmu bila kiamat hanya berada di sisi Allah Ta'ala. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tanya benda yang tidak perlu tahu. Duk tanya bila kiamat benda yang tidak perlu tahu. Jadi Allah Ta'ala ajar pada kita dalam ayat 188 ni, Nabi bukan saja dia tidak tahu hari kiamat, kawan-kawan lain banyak Nabi tidak tahu. Jadi tanya dia tahu sudah. Jadi kalau tanya hak Quran, dia tahu, dia akan royak. Hak boleh jelas dia akan jelaskan. Hak penting yang mana kamu nak guna sebagai bekal. Jadi bila kiamat tidak penting, dia tidak perlu tanya, dia pun tidak tahu. Jadi jelaskan pada mereka, qul, katalah kepada mereka wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dhar. Aku sendiri tidak memiliki apa-apa pun untuk diri aku sendiri, faedah pada diriku, bahaya pada diriku. Aku tidak memiliki apa-apa kuasa untuk diriku, untuk menghasilkan apa-apa faedah, untuk menolak apa-apa bahaya. Akan tetapi Masya Allah, apa yang Allah kendaki itulah ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau sekiranya aku jenis orang yang mengetahui perkara ghaib, lastakthartu minal khair, nescaya aku akan menghimpun segala-gala faedah dunia untuk guna. Kalau sekiranya aku tahu perkara ghaib, aku akan himpun sebanyak-banyaknya perkara yang boleh memberi faedah pada aku. Minal khair ini pada keuntungan dunia, bukan akhirat sini. Khair di mana kehidupan dunia. Ulama tafsir kata, contohnya kalau aku tahu upah ni hujan, aku akan cari payung lalu. Nah, kalau aku tahu depan ni kemalangan, aku akan lari tempat lain lalu. Mana aku akan cari ikhtiar dengan apa-apa saja kebaikan sehingga tidak akan kena musibah. Kalau aku tahu perkara ghaib. Dan wama masani yasu, dan aku tidak akan ditimpa oleh kesusahan. Sebab aku dapat lari. Dan kesusahan sini kesusahan dunia, bukan akhirat juga. Tidak boleh diterjemah akhirat sini. Kebaikan sini pun kebaikan dunia, su yang merupakan keburukan pun dunia juga. Tidak boleh terjemah akhirat. Wama masani yasu, dan tidak menimpa akanku kesusahan dunia. Jadi apabila aku pun lapar juga, bila ditanya ada makanan tak ada makanan, memang lapar lah itu. Sehingga 3 bulan berturut tidak ada makanan kecuali air sejuk dan juga buah kurma. In ana, dan tidaklah aku ini illa nadhirun wa basyir, kecuali satu orang nabi yang memberi peringatan kepada orang masih tidak menerima tauhid dan memberi berita gembira kepada mereka yang sudah menerima tauhid. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang ingin beriman dan percaya. Kita buka surah Hadid.